A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembahan Wad dan Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa serta Nasra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dan janganlah kamu jadikan kuburku ini sebagai tempat perayaan, dan berselawatlah kepadaku di mana sahaja kamu berada, kerana selawat kamu itu sampai kepadaku. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu di Yayasan Taklim. Ini kali pertamalah saya datang sini. Al-Fadhil Ustaz Adli ni sebagai guru serta kawan saya lah masa belajar dulu. Jadi memang kami rapatlah di Yaman dahulu, dan berkenaan dengan tajuk yang diberi ya. Sebelum tu saya perkenal dirilah dulu lah. Akhukum fillah Said Muhammad Azwan bin Said Yahya. Said Muhammad Azwan bin Said Yahya. Memang Said ni orang tahulah, memang asal dia dari Hadramaut, daripada Yaman, daripada keluarga Ba'lawi dia panggil jadi memang asal keturunan keluarga saya pun dari Yaman, Sumber Atas lah. Minta maaf saya cakap Terengganu sikit ni, nak cakap apa ni cakap KL ni belik lidah kata. Boleh faham tak faham kena Ustaz Adli lah terjemah insya-Allah. Okey, berkenaan dengan keluarga, memang keluarga saya dari Yaman. Atas dasar itulah keluarga ni, orang keluarga Said ni, sekiranya boleh hantar anak belajar ke Yaman, itu satu kebanggaan lah. Jadi itulah cita-cita arwah mak saya dan cita-cita ayahnya. Nak sangat anak ni belajar di Yaman. Jadi terkedir Allah, ramai-ramai anak ni saya lah tinggal seorang saja yang belajar agama ni. Orang lain hantar juga. Abang saya pernah hantar. Pagi ni atau daftar belajar di Taman Islam di Kemamang tu. Daftar bayar iuran apa, malam dia balik. Begitulah juga yang lain. Alhamdulillah saya diberi petunjuk oleh Allah, dapat belajar dan dapatlah reti sikit-sikit ni bahasa Arab apa. Tiba-tiba ada peluang untuk sambung belajar ke Yaman. Jadi pendek ceritanya, peluang belajar di Yaman ni, belajar di mana? Di Hadramaut, Darul Mustafa Hadramaut. Sekarang ni famous dah lah Darul Mustafa ni. Masa saya dulu memang orang tak kenal pun Darul Mustafa ni. Dan saya lah rombongan yang paling besar sekali, yang mula-mula sekali hantar secara besar-besaran ke Yaman. Seramai 35 orang pelajar. Itu first time atau pelajar ke Darul Mustafa secara besar-besaran dari Malaysia. Dulu pelajar Malaysia ada 2-3 orang je di Yaman ni, di Hadramaut khususnya, di Darul Mustafa. Jadi bila pergi, dan kebetulan saya sebelum saya ke Yaman, saya sempatlah belajar dengan tok guru saya di Kelantan, Al-Fadhil Maulana Syari Mustafa, seorang pelajar yang bekas pelajar dari Pakistan, yang habis daurah hadis di Pakistan. Jadi alhamdulillah di situ saya mengenali dah manhaj. Jadi sebelum pergi tu ada bekalan lah sedikit.
Itu serba sedikit pengenalan diri lah. Saya sempat duduk dalam sebulan ataupun 2 bulan di Hadramaut, dan saya rasa memang tempat ni bercanggah lah dengan manhaj, tidak kena sebagaimana yang kita belajar melalui manhaj Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi saya tinggalkan. Sebelum saya tinggalkan Darul Mustafa ni, saya sempat tengok semua amalan-amalan yang dipertikaikan. Sebagaimana Ustaz Adli sebut, Ustaz Adli pernah saya tengok video yang penerangan Ustaz Adli di sini berkaitan dengan hukum ataupun kesalahan-kesalahan yang berlaku. Saya tak nak cerita benda tu sebab saya kira Ustaz Adli lebih arif lah dari sudut istidlalnya, dari sudut berkaitan dengan apa-apa yang dia buat. Saya ni hanya cerita pengalaman dan apa yang saya tengok sendiri. Tu pun bila saya cerita macam ni, sebahagian pelajar Darul Mustafa ni menganggap saya ni fitnah, dia kata. Anta telah fitnah Habib Syekh. Macam mana nak macam mana nak minta maaf dengan Habib ni? Jadi saya boleh cerita sekadar pengalaman saya. Setakat pengalaman saya duduk di Darul Mustafa ni, saya ada 9 isu yang boleh saya ketengahkan. 9 isu, insya-Allah. Yang mana ke-9 isu ni ada sebahagiannya saya tengok sendiri, dan sebahagiannya saya dapat maklumat dari pelajar-pelajar dia sendiri. Tapi bila saya sebut benda ni, dia kata fitnah. Yang pertama berkait dengan Hadramaut ni, dia lebih terkenal dengan al-ghulu fi hubbis salihin. Itu istilah baru yang saya guna. Melampau dalam cinta orang soleh. Salah ke kita cinta orang soleh ni? Tak salah. Malah kita dituntut untuk kasih kepada orang soleh. Betul tak? Tetapi siapa pekat al-ghulu, melampau, ini salah. Ini isu dia. Dulu saya tak pakai istilah ni, saya pakai istilah puja kubur. Geng-geng Hadramaut ni, khususnya para habaib ni, dia orang ni suka memuja kubur. Tetapi bila kita pakai istilah puja kubur, sebahagian pelajar yang menafsirkan puja kubur ni maksud dia menyembah kubur. Betul? Kita pelajar di Yaman, kita tak pernah sebut dia orang ni menyembah kubur. Cuma kita kata memuja kubur. Sebab itu istilah yang diguna pakai oleh para ulama. Isu kubur di Yaman ni bukan baru. Bukan setahun dua, bukan 10 tahun. Malah dah berpuluh tahun. Kalau kita perhatikan, para ulama terdahulu telah membincangkan isu Al-Quburiyah fil Yaman. Antaranya siapa? Ibnu Amir San'ani. Tahun bila dia? Syekh Ibnu Amir San'ani ni seorang ulama besar di Yaman, yang kalau tempat kita ni terkenal dengan kitab Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram. Ini di antara ulama yang menentang secara keras-kerasan berkaitan dengan kubur di Yaman. Secara kesimpulannya, isu kubur di Yaman ni dia ada 3 kumpulan di Yaman ni. Dan ketiga-tiga tempat ni saya pernah pergi ziarah. Saya sempat pergi ziarah semua. Cuma orang lama sikit, orang yang berpengalaman lebih sikit, dia Hadramaut. Tempat lain tu saya duduk seminggu, 2 minggu yang saya pergi tengok. Yang utama, yang ramai besarnya pengikut, Hadramaut lah, Darul Mustafa, dan juga Ribat, Ribat Tarim. Ini induk tempat orang yang orang kata melampau dalam memuja kubur-kubur ni, itu pertama. Yang kedua, di Sa'dah. Di Sa'dah ni kumpulan mana? Kumpulan Zaidiyah, Jarudiyah, yang sekarang kita isu di Yaman ni, Houthi ni, ini asal dia, tempat dia. Di situ saya sempat berziarah dengan Fadil Ustaz Haji Amin kita. Sempat pergi, dan kita tengok sendiri kubur-kubur yang ada di sekitar masjid-masjid dia. Antara kubur yang ada, kubur Imam Hadi. Kubur Imam Hadi ni, dia ni Zaidiyah, dia bukan Sufi.
Zaidiyah. Hak di Hadramaut tadi Sufi, golongan Sufi. Di Sa'dah ni geng-geng Zaidiyah. Geng-geng Zaidiyah. Dia orang ni di kalangan pelajar-pelajar, kalau balik sekolah, budak-budak ni balik sekolah, sebelum balik ke rumah tu mesti datang tu ke kubur ni. Dia pusing dulu sekali. Istilah kita tawaf lah, tapi kita tak payah pakai istilah tawaf, dia pusing lah. Maksud sama, ya tawaf dengan pusing ni, tapi bila kita guna istilah tu sensitif. Tapi itu, ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Lepas tu ada seorang budak tu tanya, tempat kamu tak ada kubur imam ke? Dia tanya. Maknanya itu satu kebanggaan dia. Dia ada kubur yang mana dipuja dan sebagainya. Malah, hak ni saya tak tengok sendiri, malah disebut di dalam kitab-kitab dan secara sampai sekarang pun masih ada lagi. Dia orang ni apabila bernazar ataupun korban, dia akan korban di kubur. Apa isu dia? Ini geng-geng Zaidiyah di Sa'dah. Satu kumpulan lagi di Jiblah 8. Ini kumpulan Ismailiyah. Pernah dengar Ismailiyah? Ismailiyah ni ramai dia di Pakistan. Tapi asal Ismailiyah dia ni dari Yaman. Dia ada kubur dia di Yaman. Kubur siapa? Queen Arwa. Queen Arwa ni raja lah, puteri Ratu Arwa di Yaman. Pernah diperintah oleh perempuan ataupun wanita 2 kali Yaman ni. Kali pertama bila? Ratu Sabah, Balqis. Itu disebut dalam Quran. Itu kali pertama Yaman diperintah oleh raja perempuan. Tu lama punya cerita. Selepas pada tu, mari satu era lagi, era pemerintahan Queen Arwa. Ini pun raja perempuan juga mereka. Dan kalau kita kaji melalui sejarah, Arwa memerintah selari dengan sezaman dengan kerajaan Fatimiyah di Mesir. Satu zaman. Satu zaman. Dan kubur Queen Arwa ni masih ada sampai sekarang di Masjid Jami' di Jiblah tu. Saya sempat duduk di masjid tu, sempat bertalaki dengan syekh-syekh di situ. Tapi tak boleh nak buat apa, tak boleh nak halang dia, sebab dia bawah penguasaan kerajaan. Maknanya dah digazet oleh kerajaan. Ni satu kesan sejarah yang perlu dijaga. Nampak? Jadi puak-puak Ismailiyah ni setiap tahun akan datang mari ziarah ni, kubur ni, kubur Queen Arwa ni. Kubur tu dalam masjid. Kubur dia di tepi ni. Di sini mihrab. Geng-geng Ismailiyah ni dia akan datang pakat berebut, bukan semayang sini, semayang depan kubur. Semua akan berebut semayang sini. Sujud lama-lama, sujud betul-betul biar rapat kepala kena kubur. Dulu saya ada gambar semua, tapi dah gambar semua tu dah hanyut banjir. Sebab kampung saya kena banjir, habis semua bahan-bahan tu semua hanyut banjir. Jadi itulah benda yang dia orang buat. Duduk bertafakur di kubur ni, sandar kepala di makam tu, menangis-nangis lah macam-macam. Baik lelaki, baik perempuan, semua tuju di kubur ni. Ini benda di Yaman. Jadi inilah 3 kumpulan isu kubur di Yaman. Dan perkara ni telah dibincang bukan sehari 2 ni, bukan sebulan 2 ni, bukan setahun 2 ni. Malah macam anda sebut, kalau mengikut catatan ataupun makhtutat yang ada, kitab-kitab yang ada, dah disebut di dalam kitab ataupun risalah yang dikeluarkan oleh Ibn Amir As-San'ani. Lama lah Ibn Amir, Nana tak ingat lah tahun bila dia. Ibn Amir As-San'ani. Dan juga Imam Syaukani rahimahullah juga disebut di dalam kitab-kitab dia, Nailul Autar dan sebagainya, isu kuburiyah fil Yaman. Maknanya istilah yang ulama guna al-kuburiyun. Kuburiyun ni benda orang-orang yang melampau dalam memuja kubur. Itu istilah dia, dan itu yang saya guna dulu. Tapi bila kita guna, disalah tafsirkan. Dia kata pelajar-pelajar Sana'a menganggap kami ni menyembah kubur di Hadramaut. Kita guna istilah puja kubur. Jadi kita guna istilah baru, al-ghulu fi hubbis salihin, melampau dalam cintakan orang soleh. Ayat yang anda baca tadi, di awal tadi,
bila Tuhan menceritakan kisah bagaimana mula-mula berlakunya syirik di atas muka bumi Allah. Apa isu dia? Mula-mula berlaku syirik di atas muka bumi. Kita boleh rujuk belaka dalam surah Nuh, surah yang pendek sahaja, dalam juzuk ke-29. Tuhan sebut la wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kisah ni menceritakan bagaimana mula-mula berlakunya syirik di atas muka bumi. Apa isu dia? Isu dia al-ghuluw fi hubbis salihin. Itu isu dia. Kalau kita tengok dalam tafsir ayat ini, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebut bagaimana kelima-lima nama yang disebut dalam ni tak, kaum Nabi Nuh kata berkata jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Siapa Tuhan-Tuhan dia? Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Ni 5 nama Tuhan yang disembah. Inilah mula-mulanya berlaku syirik di atas muka bumi. Dulu orang tak pernah kenal penyembahan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Start daripada kaum Nabi Nuh ni lah. Sebelum munculnya Nabi Nuh, sebelum diutus Nabi Nuh, geng-geng ni menyembah 5 nama ni. Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Siapa dia orang ni? Perhatikan, kalau kita perhatikan dalam catatan tafsir, disebut kelima-lima nama ni adalah orang soleh. Orang soleh asal dia. Ini orang soleh. Takdir Allah, Allah matikan kelima-lima orang soleh ni. Dan pada ketika itu tak ada lagi orang yang soleh, orang yang alim. Tak ada. Yang tinggal hanya orang-orang jahil saja. Ini kepentingan ilmu kita. Bila tinggal orang jahil ni, tak tahu nak buat apa dah. Dah mati belaka dah orang soleh yang sentiasa menasihati, yang sentiasa menceritakan kebaikan-kebaikan. Lalu syaitan pun merasuk dia orang ataupun menghasut dia orang, suruh buat benda, buat patung lah. Ini asal dia, buat surah patung kepada 5 orang soleh ni. Bukan tujuan untuk sembah, tapi dengan tujuan yang baik. Benda tujuan dia supaya apabila tengok patung Wadda, patung Suwa'a, patung Yaghutha ni, benda tujuan dia, bila tengok patung ni maka teringat balik pesanan-pesanan dia. Bagus tak bagus? Bagus lah. Sebab dulu bukan ada MP3, bukan ada YouTube apa lah. Jadi dulu oleh kerana tak ada rakaman-rakaman ni, jadi dia orang mikir dah orang lain tak ada dah ilmu-ilmu ni, maka kita buat patung lah, senang. Bila kita tengok patung, kita teringat balik pesanan-pesanan habib-habib kita ni, tak? Itu asal dia. Sehinggalah beberapa generasi mulalah timbul generasi kedua, buat majlis sikit, buat hari maulud, bang. Mari selepas pada tu buat haul. Haul. Ini isu-isu Darul Mustafa belaka ni, isu-isu Hadramaut belaka, haul tak haul ni tak. Ini benda yang berlaku. Kalau tempat kita buat nasi kunyit lah benda tak. Itulah benda yang dia buat. Sehinggalah generasi selepas pada tu melakukan penyembahan. Dia sembahlah. Ini benda. Pun begitu, bila orang tegur, ulama-ulama tegur ataupun para nabi mari menegur, kenapa sembah benda ni? Tapi dia akan jawab, dia bukan menyembah, tapi liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami bukan sembah patung ni, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui patung ni, bertawassul dengan patung ni. Ini benda yang berlaku. Itulah berkaitan dengan al-ghuluw fi hubbis salihin. Benda ni memang dilarang dalam agama kita, sehingga kan kita menganggap para wali, para habib ni boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat. Ini isu yang kita sebut. Berkaitan dengan pengalaman-pengalaman saya lah. Yang pertama kita sebut melampau dalam dengan kubur-kubur para habib ni. Apa yang dimaksudkan dengan melampau? Bukan kita kata dia menyembah. Tak pernah saya tengok pelajar-pelajar Hadramaut baik, habib-habib baik, baik Habib Omar ke, Habib Jufri ke, pergi sujud di kubur tu, tak pernah saya tengok.
Tapi yang berlaku, apa yang dia orang buat? Pertama sekali mengagungkan sebahagian kubur Habib ni. Dengan cara apa? Dengan cara membina kubur-kubur. Kalau kita pergi ke Hadramaut, mula-mula sekali pemandangan yang kita akan tengok di Pekan Tarim ni, yang mula-mula kita akan nampak adalah kubur-kubur Habib ni, dengan kubur-kubur yang besar. Ini termasuk dalam larangan. Nabi larang membina kubur. Macam mana tak sampai tahap tu semua? Bukan setakat kubur, malah di makam ni sendiri dibuat, dia letak kain-kain kelambu. Sebahagian kubur, kain kelambu ni ditukar setiap tahun. Ditukar setiap tahun. Apa tujuan? Dan adakah benda tu termasuk dalam sunnah Nabi? Kita kena tukar kain kelambu apa? Ini benda-benda yang dia orang lakukan pada kubur ni, dan ianya termasuk dalam larangan. Kita pernah dengar hadis Nabi. Nabi pernah menghantar Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat ke Yaman. Di antara arahan Nabi supaya robohkan kubur-kubur yang dibina lebih daripada sejengkal. Dah kalau kubur biasanya orang buat berapa jengkal agak-agak? Berjengkal-jengkal. Sedangkan Nabi pernah utus Sayyidina Ali ke Yaman supaya meratakan mana-mana kubur yang dibina di atas dia. Sebab apa Nabi larang membina kubur ni? Sebab bila kita bina kubur ni, dia akan ada sifat satu keagungan. Kita berasa, uish, hebat kubur ni, mesti ada karamah dan sebagainya. Ini benda-benda yang boleh menyebabkan kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu isu pertama. Isu panjang mana kita ni? 10.30 11.30. Okey dah. Ghulu dalam kubur ni. Kita sebut beberapa perkara saat ni. Dan isu-isu lain dalam bab kubur ni, sebahagian pelajar, kita kata sebahagian pelajar, mungkin dia orang kata Habib tak suruh buat. Tetapi kita kata, kenapa Habib tak larang dia ni? Ada sebahagian pelajar yang mengambil berkat dengan kubur-kubur ni. Bagaimana ambil berkat? Ada sebahagian pelajar pergi bertalaki ataupun belajar kitab-kitab tertentu di kubur-kubur tertentu. Sebab dia kata ini karamah wali ni. Wali ni, Habib ni hebat dalam ilmu nahwu. Jadi baca kitab nahwu situ. Ini dia yang berlaku. Dan isu hak besarnya, pernah ada seorang sahabat kita, Ustaz Nasharuddin. Dia pun bekas pelajar di Hadramaut. Dia kata dia pernah dibawa untuk belajar dengan roh. Belajar dengan roh tu, pergi sebuah masjid, bawa satu kitab, baca senyap. Baca senyap. Sudah baca balik. Pelajar ni tanya, dah mana Habib tak datang? Dia kata Habib ni dah mati lama dah. Kita ambil berakat belajar dengan roh dia ni. Ini perkara-perkara yang masalah lagi. Tu isu pertama. Anas tu ringkas-ringkas sebab ada 9 isu semua Isu kedua, ni isu yang Ustaz Adli sebut dalam utusan Malaysia. Yelah, kita kata macam Ustaz Adli sebut tadi, kenapa kita duk kecoh tentang isu Habib ni? Sekarang ni ada isu lebih besar, isu lain lagi. Isu satu MDB lah, isu siapa ni, Mahdi bergaduh dengan Najib lah, dan macam-macam lagi isu. Kenapa kita sentuh isu ni? Sebab isu ni kita kira isu ni isu yang berkait dengan akidah. Isu yang boleh merosakkan akidah ummah. Dan kita semua maklum tentang Habib-Habib ni dah menjadi pujaan rakyat Malaysia kita. Pergi mana-mana memang orang berminat sangat dengan Habib ni. Kita kata tak salah, memang kita dituntut untuk kasihkan Ahlul Bait. Kita dituntut untuk kasihkan kepada Ahlul Bait. Malah Nabi suruh kita kasih kepada Ahlul Bait. Tetapi Ahlul Bait yang perlu kita kasih adalah Ahlul Bait yang menegakkan sunnah Nabi SAW. Kalau Habib-Habib ni menegakkan sunnah Nabi, memang kita lah orang yang mula-mula sekali kasih, dan kita lah orang yang akan cium tangan dia orang ni.
Tapi kalau Habib-Habib ni, dia orang yang menegakkan perkara-perkara bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Nabi, maka kita bersemalang lah. Ini benda yang berlaku. Jadi atas dasar tu, kita memang perlu beri penjelasan kepada masyarakat. Masyarakat tak tahu sebenarnya isu Yaman ni. Hanya orang yang belajar di Yaman sahaja tahu isu Yaman, tahu suasana apa yang berlaku. Sebab Habib-Habib ni mari, dia tak cerita tentang kubur di Malaysia. Dia cerita tentang akhlak, tentang adab. Baguslah, saya pernah pergi majlis-majlis dia cerita tentang bagus. Cuma kadang-kadang ada juga bawa hadis-hadis palsu benda hak tu ialah hak utama yang kita nak sentuh berkaitan dengan masalah i'tikad. Sehari dua ni dah mula muncul. Dulu mari berselawat saja Malaysia berselawat, Terengganu berselawat, habis tempat berselawat. Saya sebut ke Ustaz Adli nak buat yayasan taklim berselawat hari ni kata. Berselawat bagus. Yang tak bagusnya qasidah yang ghulu, melampau dalam memuja Nabi. Itu salah. Dia sebut majlis selawat, tetapi yang diketengahkan qasidah yang tak tahu mari dari mana. Yang kalimat-kalimat disebut tu melampau dalam puja Nabi, istighathah dengan Nabi, al-madad dengan Nabi. Sekarang bukan dengan Nabi dah, al-madad dengan Husain dah sekarang. Al-madad ya Husain. Ni dah mengarut ni, dah melampau. Mungkin isu kedua, isu Habib Umar pernah beryaqazah dengan Nabi SAW. Yang ni saya tak pernah tengok dengan mata kepala sendiri, tapi yang ni diceritakan oleh beberapa orang pelajar menjadi anak-anak murid Habib Umar ni, menceritakan bagaimana Habib Umar ni beryaqazah dengan Nabi. Bila saya sebut isu ni, dia kata saya fitnah Habib. Saya kata macam mana pelajar yang memuja Habib memfitnah Habib? Tak, sebab pelajar dia sendiri yang bercerita. Antaranya Ustaz Fauzi. Ini pelajar lama, saya sampai tu dia dah belajar beberapa tahun dah di Darul Mustafa. Ustaz Fauzi, ni orang yang paling banyak menceritakan benda pelik-pelik tentang Habib. Saya tak nak cerita semua yang kaitan dengan Habib bermesyuarat dengan Abu Bakar, dengan Umar, orang macam-macam. Mesyuarat terus. Hak ni mungkin dia kata fitnah, saya tak bawa isu ni. Tapi benda tu diceritakan oleh pelajar-pelajar dia. Sebab tu pelajar-pelajar dia bila sebut Darul Mustafa, dia akan sebut Darul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia kata sahibud dar ni siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuang punya dar. Darul Mustafa ni tuang dia Nabi. Itu dia. Jadi isu yaqazah. Apa yaqazah ni? Yaqazah ni jumpa secara jaga dengan Nabi, bukan mimpi. Bermimpi dengan Nabi, kita kata khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tak apalah, benda tu khilaf. Sebab berdasarkan dalil-dalil ni. Tapi isu yaqazah ini semua ulama menentang dia. Ana pernah ingat dulu Tuan Haji kata kampung dia benda ni Arkam kot. Siapa ketua Arkam tu? Asy'ari Asy'ari ni apa isu dulu dia? Dia penuh katakan dia yaqazah dengan Nabi juga. Bukan setakat yaqazah, dia kata saya bila-bila masa je saya boleh kontak Nabi. Boleh telefon terus. Tak tahulah Nabi pakai smartphone ke apa masa tu. Tak, dululah masa tu tak ada lagi kot smartphone. Tak ada yang. Tapi dia boleh direct dengan Nabi. Itu Syari. Isu dulu kan. Dan saya pernah dengar hujah-hujah daripada Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Awang menentang hujah yang mengatakan bahawa bolehnya berlaku yaqazah. Antara yang anda ingat hujah yang ulama kata tak bolehnya berlaku yaqazah ni, di antaranya apabila seseorang tu kata mendakwa dia yaqazah dengan Nabi, maka dia telah setaraf dengan para sahabat. Betul tak? Sebab apa setaraf dengan para sahabat? Sebab apa definisi sahabat? Apa definisi sahabat? Orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dan mati dalam Islam. Ini definisi sahabat kan? Orang yang pernah jumpa Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam Islam, maka dia sahabat. Dan apabila kita kata Habib Umar jumpa dengan Nabi, maka kena definisi
Sahabat saya ni. Kena tak? Maka sahabat dah lah. Bila sebut Habib Umar radhiyallahu anhu, dah dia jumpa Nabi. Tahu tak? Dia jumpa Nabi. Maka radhiyallahu anhu. Ini hujah pertama ulama kata tak bolehnya berlaku yaqazah. Hujah yang paling berat lagi, apabila berlaku yaqazah, takkan jumpa saja kot, mesti cakap dengan Nabi tu. Bila Nabi bercakap, apa yang berlaku? Bila Nabi cakap ni, benda yang keluar pada Nabi? Wahyu, hadis. Hadis. Betul tak? Bila hadis keluar, maknanya apa? Maknanya kita terpaksa mansuh ayat al-yaum akmaltu lakum dinakum. Tak. Kena mansuh ayat tu. Sebab apa? Sebab hari tu tak sempurna lagi agama. Ada lagi wahyu yang tercecer, yang mesti Nabi sampaikan kepada Habib Umar, ataupun mesti Nabi sampai kepada Syari. Betul tak? Ini di antara hujah yang kuat yang para ulama ahli sunnah wal jamaah menentang berlakunya yaqazah. Jadi itu isu kedua. Cuma para pelajar dia kata, pelajar dia bukan orang lain, sepupu-sepupu saya juga. Sebab saya ni duduk dalam lubuk para habaib di Terengganu. Jadi memang penentangan tu yalah, kuatlah sikit . Okey, jadi dia kata isu yaqazah, dia kata ini fitnah kepada Habib. Tapi dalam masa yang sama tak dinafikan. Dia tidak menafikan bahawa Habib pernah yaqazah dengan Nabi. Berkait dengan isu yaqazah juga, kalau kita, ana ni pernah semayang, ana walaupun kita tak setuju dengan Habib, tapi saya semayang belakang Habib ni. Saya ikut dia lah, dia punya pasal lah tu, tak? Bila kita semayang dengan Habib, bila Habib Umar jadi imam, bacaan dia memang cukup pelik. Bacaan dia memang bukan sebagaimana bacaan dalam qiraat yang kita biasa belajar. Qiraat 7 ke, qiraat 10 ke, tak ada. Pelik bacaan dia. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Bila ditanya, Ana pernah tanya bekas pelajar dia, Ustaz Fauzi ni, bila ditanya, dia kata, ni Habib Umar dapat direct daripada Nabi. Itu special. Bacaan dia cukup pelik. Memang kalau kita dengar, ni baca apa ni? Baca Quran dia. Kalau qaf tu dia tak baca qaf, dia baca gul, ga. Ji tu dia baca. Ini memang tabiat orang Hadramaut lah. Tapi dikatakan bahawa ini qiraat yang dia dapat direct daripada Nabi. Kalau qul huwallah tu dia tak baca qul huwallah, qul huwallahu ahad. Kita dengar pun rasa masalah ni qul huwallah dia baca. Yang seterusnya, belajar dengan ruh, saya sebutlah tadi lagi. Ini berlaku di salah satu furu' ataupun cawangan Darul Mustafa di Ainat, iaitu bergendang di kubur. Dalam majlis dia akan bergendang di kubur. Kita pernah tengok tak dalam YouTube, dia buat di kubur Habib Noh. Itu benda yang sama lah. Itu asal di Hadramaut tu, made in Hadramaut tu. Memang biasa bergendang di kubur. Dah salah apa ni bergendang di kubur? Saya pernah tanya Habib Zaid. Masa tu saya baru sampai di Yaman lah. Kita bahasa Arab pun tak pandai lagi masa tu. Tapi saya masa tu oleh kerana kuat berasa tak setuju ni, saya kuatkan diri bertemu dengan Habib ni. Berdialog, dan saya rakam dialog tu. Antara soalan saya berkaitan dengan bergendang di kubur ni. Kata, kenapa buat bergendang di kubur ni? Dia bagi hujah akal saya. Saya masa tu tak belajar apa yang jadi tak mampu menjawab. Dia kata, okey, salah ke bergendang di kubur? Salah ke? Masa tu saya buat perakam kan. Perakam saya buat. Dia pun ambil perakam ni. Apa hukum kita pakai benda ni? Dia kata. Saya kata harus hukum dia. Okey, harus. Sekarang ni perakam ni saya nak pakai dalam masjid. Salah ke salah? Salah ke tak salah? Saya kata tak salah. Okey, perakam ni juga dia kata saya nak pakai di kubur. Boleh tak boleh? Saya kata boleh. Begitulah dia kata bergendang ni.
Bergendang ni salah tak salah, dia kata. Kita kata harus bergendang. Dalam masjid boleh? Boleh, dia kata. Sebab tak ada larangan. Di kubur boleh juga, di kubur bergendang. Malah dia tambah lagi hujah dia kata bergendang ni orang tasawuf. Bergendang ni maksud dia ada maksud yang tersendiri, dia kata. Ini Habib Zaid yang pernah datang ke Malaysia, Habib Zaid ni. Dia kata orang tasawuf bila bergendang, bila kita pukul gendang ni dia bunyi tup. Tup, dia kata tup. Apa maksud tup tu? Dalam bahasa Arab, tup tu maksud dia taubat. Bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu yang difahami oleh orang tasawuf, dia kata. Bila bergendang ni maknanya kita akan ingat nak bertaubat kepada Allah. Tub, tub, tub ilallah. Tub, 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 tub ilallah. Ini macam-macam lah. Jadi itu isu dia. Dan perkara tu kita kira ghulu, melampau dalam kubur ni. Ziarah kubur memang sunnah, kita kata. Memang menjadi sunnah Nabi SAW. Malah Nabi suruh kita, fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, Nabi kata. Dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Apa tujuan ziarah? Tujuan ziarah supaya mengingati mati. Geng-geng Habib ni dia dah tukar dah tujuan dia, matlamat dia. Matlamat dia pergi ziarah kubur bukan nak mengingati mati sahaja. Memang dia kata mengingati mati juga, tapi ada pakej yang lain dia buat. Pakej meminta barakah dengan kubur, pakej bertawassul dengan kubur, dan macam-macam lagi pakej yang lain yang ditokok tambahkan daripada sunnah Nabi yang sah. Sunnah Nabi suruh pergi ziarah kubur bukan tujuan untuk ambil barakah, bukan tujuan untuk bertawassul, tetapi tujuan untuk supaya kita ingat kepada mati, ingat ke akhirat. Itu tujuan yang Nabi suruh kita ziarah kubur. Kalau kita ziarah atas dasar tu, itu sunnah. Tapi kalau ziarah atas dasar lain, nak ingat mati macam mana main dengan gendang apa? Boleh ingat mati dengan cara tu. Lagi ini isu yang saya dengar lah. Kalau kata pelajar tu mereka-reka cerita, itu saya nasak ke pelajar tu. Pelajar tu Syed Ahmad. Dia ni sepupu Habib Umar, orang Malaysia, tapi dia sepupu Habib Umar. Dia cerita saya pernah belajar Darul Zahra. Darul Zahra ni cawangan untuk muslimat. Darul Zahra, pelajar Darul Zahra pernah beryaqazah dengan Fatimah bintun Nabi SAW di Darul Zahra. Sebab Darul Zahra ni nama bersempena dengan nama Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah pernah mari ziarah dah Darul Zahra ni. Isu tu isu yaqazah dengan Fatimah binti Zahra, binti Nabi SAW. Yang tu saya pernah dengar. Ini saya tak tengok sendirilah. Lagi upacara ziarahu, isu yang seterusnya dengan tajuk kita dalam bab ziarahu. Ini antara isu yang besar yang dibincangkan oleh ulama-ulama Yaman, khususnya ulama-ulama mutakhir ni. Antaranya Syekh Muhammad Ahmad Hassan Muallim. Dia telah karang kitab. Kitab dia besar. Dan kitab tu kalau Al-Fadhil Ustaz Adli boleh terjemahkan, itu satu benda yang bernilai lah untuk kita beri penerangan yang jelas kepada masyarakat ni. Sebab ulama Yaman lebih mengetahui isu di Yaman ni. Nampak? Dalam bab ziarah Hud ni, pertama sekali isu kubur Hud di Yaman. Betul ke kubur Hud ni ada di Yaman? Betul ke? Kubur Nabi-Nabi Allah ni yang betul-betul sahih, kubur Nabi Allah ni kubur siapa? Hanya kubur Nabi Muhammad SAW yang secara nas, secara sahihnya kita tahu di situ. Adapun kubur Nabi-Nabi yang lain, semuanya tanpa dalil yang kuat, tanpa hujah yang kuat. Kita tak boleh nak mendakwakan kubur ni sekian, kubur ni sini, kubur ni sini. Dari sudut nak dakwa, semua orang boleh dakwa.
Kubur Nabi Soleh, di mana orang dakwa ada kubur Nabi Soleh? Di Jordan Di Jordan. Saya pernah transit dan pergi ziarah kubur Nabi Soleh di Jordan. Saya sampai di Yaman, di Yaman ada juga kubur Nabi Soleh. Dah berapa orang Nabi Soleh ni? Nampak tak? Ini dakwaan kita kata. Begitulah isu kubur Nabi Allah Hud alaihi salam. Betul ada asar menceritakan bahawa penempatan kubur Nabi Allah Hud ni di mana? Dikatakan kubur Nabi Allah ni di Ahqaf. Dalam surah Ahqaf disebut berkaitan dengan dakwah Nabi Hud ni di Ahqaf. Benda maksud Ahqaf ni? Ahqaf ni bukit berpasir. Bukit berpasir ni. Memang di Hadramaut adanya bukit berpasir. Tetapi kita kena ingat, bukan hanya di Hadramaut bukit berpasir ni. Di Oman pun ada bukit berpasir. Jadi para ulama berkhilaf sama ada Ahqaf yang dikatakan Nabi Allah Hud ni sama ada di Yaman ataupun di Oman. Okey, tak apalah, kita kata betul Nabi Allah Hud ni di Ahqaf, bukit berpasir. Cuma siapa yang boleh menetapkan bahawa di situlah kubur Nabi Allah Hud? Sebab dalam hadis, dalam asar tak disebut benda ni. Hanya disebut dalil-dalil dia hanya di Ahqaf dan sebagainya. Macam mana dia orang tahu bahawa kubur Nabi Allah Hud tu ada di Hadramaut, di wadi sekian-sekian? Macam mana dia orang tahu? Bila kita cek-cek, rupa-rupanya tahu melalui mimpi seorang Habib. Ini isu dia. Melalui mimpi seorang Habib. Siapa Habib ni? Seorang Habib ni dah meninggal dah, tak ada dah. Lama dah isunya. Habib ni memang setiap tahun dia akan pergi ziarah Ahqaf ni, kubur Nabi Hud ni. Bila dia pergi berziarah di kubur ni, dia lah orang yang mula-mula membuat sunnah ziarah ni. Bila dia pergi ziarah, anda tak ingat nama dia, sama ada Habib Abu Bakar bin Salim ataupun anda tak pastilah, tak ingat. Jadi tak payah catat tu. Cuma memang mimpi seorang Habib ni. Bila dia pergi ziarah ke kubur Nabi Allah Hud ni, sepanjang ziarah dia di kubur ni, dia tak akan masak. Masak untuk buat makanan lah. Sebab apa dia tak masak ni? Sebab dia takut kalau dia masak, dia nyalakan api, takut terkena kubur Nabi Allah Hud. Memang bagus Nabi ni. Yang ni dia tak makan tu. Bila dia melakukan ziarah ni, dia tak akan makan, tak akan apa. Sebab takut dia masak nanti kena atas kubur Nabi Hud. Takdir Allah malam tu, Allah beri mimpi dia. Allah pun tunjuk, di sinilah kubur Nabi Allah Hud. Di sinilah kubur Nabi Allah. Dengan berdasarkan mimpi Habib inilah dia orang melakukan upacara ziarah sehingga hari ini. Setiap tahun 2 kali dia akan buat ziarah. Ni sampai sekarang. Dan ziarah tu bukan kecil lah, besar. Siap dengan bawa bendera dan sebagainya. Kita boleh tengok dalam YouTube lah. Yang Maulana, yang apa ni, Dr. Seri tunjuk dulu isu dia. Nampak tak? 2 kali setahun akan pergi ziarah ni. Sekali dalam bulan ni, bulan kita ni, bulan Syakban ni, lepas dah 15 Syakban dia akan ziarah situ. Dan sekali lagi dalam bulan Muharram, dalam 10 Muharram, dia akan melakukan ziarah. Kita ambil pertama isu dia dalam bab ziarah kubur Nabi Allah Hud ni. Pertama sekali dari sudut hujah dalam Islam ni, apa hujah yang kita pakai? Islam hujah kita benda Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Yang ni yang disepakati dah. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Mimpi dia, mimpi boleh jadi hujah? Mimpi boleh jadi hujah? Tak, mimpi tak boleh jadi hujah. Tiba-tiba dia meletakkan syariat ziarah kubur Nabi Allah Hud ni berdasarkan mimpi. Ini isu dia. Dan amalan-amalan yang berlaku di masa ziarah ni, pertama, ulama' tidak bersetuju dengan melakukan ziarah ni sebab Nabi pernah melarang. Nabi kata la tashuddur rihal. Nabi kata jangan kamu bersusah payah untuk bermusafir kecuali ke 3 buah masjid ini sahaja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini saja. Kalau nak bersusah payah pun, kalau kita nak perhabis duit pun, tak, kita nak bermasyakah sama mana, pergilah ke 3 buah masjid ini. Selain pada itu, Nabi kata tak perlu bersusah payah lah.
Tiba-tiba geng-geng Habib ni bersusah payah pergi tu. Bukan dekat tu, dalam sejam ataupun 2 jam melalui tengah padang pasir untuk sampai ke kubur Nabi Hud ni. Dan dia orang akan duduk di situ selama 4 hari 3 malam. Akan berkampung di situ. Kalau kena hari Jumaat, tak sembahyang Jumaat lah, semata-mata untuk melakukan ziarah. Jadi kita rasa kena ke? Nah, tak buat Jumaat. Ini saya pernah pergi ziarah kubur ni. Di kubur Nabi Hud ni, di tengah-tengah padang pasir, tak ada perkampungan manusia. Tiba-tiba di situ penuh, seolah-olah macam pekang situ. Ada siap dengan rumahnya, dengan apa, rumah Habib Umar yang ada khusus di situ kan. Makna siap dengan elektrik, dengan air, semua ada cukup lekat situ. Dan rumah-rumah ni hanya duduk ketika ziarah sahaja. Kalau kita pergi bukan musim ziarah, tertutup pintu pagar, tak boleh masuk. Maknanya bersungguh dia orang dalam melakukan ziarah ni. Nampak? Dan upacara-upacara ziarah ni bermula dengan mandi sungai. Tapi saya mandi jugalah, sebab tengah padang pasir panas. Bila ada sungai ni, syok juga mandi. Dia ziarah lelaki ada, ziarah perempuan ada. Time ziarah perempuan saja akan ziarah. Baguslah, maknanya tak ikhtilat, tak ada lah campur gaul ni. Dia buat ziarah masing-masing. Pernah anak perempuan Habib Umar pernah meninggal, mati ketika ziarah ni sebab mandi sungai macam mana tau, lemah dalam mandi sungai. Anak Habib Umar mati situ. InsyaAllah syahid aku. Nak mati ketika ziarah Nabi Allahu. Ini benda yang berlaku. Dia mula mandi dengan mandi sungai. Dia kata sunat mandi sungai ni, sebab dalam kitab-kitab dia kata, dikatakan sungai Nabi Allah Hud ni asal dia syurga. Ini etikot yang dah dalam kitab ada. Tapi sayangnya malangnya kitab saya ni habis dah. Kena banjir, habis semua. Tak ada bukti dah lah, hanya boleh cerita je lah. Lepas sudah mandi sungai, kita disunatkan sembahyang di atas batu ni, sembahyang ziarah lah. Sembahyang dia di apa ni, di pinggir sungai ni, sembahyang sunat. Selepas sembahyang sunat ni berlakulah upacara ziarah. Dia akan bermula daripada kubur, bukan kubur, telaga Barhut. Pernah dengar tak telaga Barhut ni? Tak pernah dengar Dulu Ustaz Dang pernah cerita dalam TV. Telaga Barhut. Telaga Barhut ni ada di Yaman. Ini cerita karut-marut semua ni, Telaga Barhut. Dia katakan Telaga Barhut ni telaga yang di dalamnya ruh-ruh orang soleh. Dia katakan ruh-ruh orang soleh. Saya tengok dalam telaga tu, nampak dia orang buang sampah. Telaga bukan telaga ada air pun, telaga kosong gitu je. Tapi dia bermula dengan ziarah dia. Daripada situ dia akan beri salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua Nabi-Nabi sebut, last sekali Assalamualaikum ya Fatimah. Ada tak? Assalamualaikum ya Fatimah. Jadi gitulah upacara ziarah dia. Dari telaga Barhut ni, di bawah, dia akan start dari telaga ni sampailah dia akan naik panjat bukit tu. Sebab kubur Nabi Allah Hud dikatakan atas bukit tu. Atas bukit tu. Dan di kubur ni dia buat tempat. Saya kata masjid lah, tapi dia orang kata bukan masjid tu. Dia buat tempat, dan di situlah dia orang akan habisnya ziarah, upacara ziarah dia orang situ. Lepas tu dia akan pakat baca surah Hud di kubur tu. Ini sunat baca surah Hud di kubur tu. Sebab kubur Nabi Hud jadi baca surah Hud lah. Baca surah Hud ni, dan dia orang bersembahyang di kubur tu. Sedangkan Nabi larang sembahyang di kubur ni. Kita pernah dengar hadis Nabi kata la tusallu fil qubur wala tajlisu 'alaiha. Jangan kamu sembahyang di kubur, dan jangan kamu duduk di atas kubur. Ini larangan. Dan para ulama memahami larangan ni larangan tahrim, haramnya kita sembahyang di kubur, dan haramnya kita duduk di kubur, di atas kubur, haram kita duduk.
Macam mana ni? Kita kata. Maknanya bercanggah dengan apa yang Nabi suruh. Nabi larang kita semayang di kubur. Tiba-tiba dia orang semayang di kubur. Bukan setakat kubur Nabi Allahu. Semua kubur Habib-Habib ni dia orang semayang semua situ. Macam mana? Ini benda-benda yang termasuk larangan. Boleh kita semayang. Dan Nabi pernah semayang di kubur. Semayang apa yang dibenarkan? Semayang jenazah tak apa. Semayang jenazah Nabi sendiri pernah semayang. Sebab semayang jenazah ni dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud. Dan bukan kita mengagungkan tuan kubur. Tapi apabila kita melakukan semayang di kubur, kita melakukan rukuk, kita melakukan sujud, dia akan ada kaitan dengan tuan kubur tu. Kita ada istilah isti'zam, mengagungkan tuan kubur. Tak boleh. Ini dilarang. Inilah benda yang mula-mula berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Yang kita sebut tadi, isu syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, asal dia dengan kubur-kubur ni, kubur para salihin ni. Dipuja, diagungkan, dibuat patung dan sebagainya. Ini benda yang berlaku di kubur Nabi Allahu. Hak lain-lain tu, hak tu kita kira orang awam buat lah. Apa ni, dia orang berjoget, dia ada joget hook dia panggil. Tapi itu orang awam buat lah. Kita tak kata Habib yang buat, tapi ada benda ni berlaku. Saya tengok sebulan sebelum berlaku ziarah ni, dia akan melakukan joget ni, joget hook. Ya hook, ya hook, ya hook Nabi. Dia pakai berkumpul ramai-ramai joget dan sebagainya. Dan ada pandangan orang awam. Ni pandangan orang awam. Saya sebut sekali lagi, pandangan orang awam. Kalau melakukan ziarah kubur Nabi Hud ni 3 kali, sama dengan pergi haji dah. Ini etikad yang ada di kalangan orang awam. Dan dulu ziarah Hud ni tak glamour sangat lah. Tak ramai sangat orang datang. Siapa yang orang kata mentajdidkan benda ni, Habib Omar. Habib Omar lah orang yang bertanggungjawab mentajdidkan ziarah Hud ni. Kebanyakan amalan-amalan di Hadramaut ni banyak dah nak pupus dah. Tapi mari Habib Omar ini, karamah Habib Omar ni, dia boleh menghidupkan balik upacara-upacara yang yang dah ditinggalkan oleh orang. Begitulah juga pelajar-pelajar Habib ni bila balik ke Malaysia, dia orang ni lah juga menghidupkan balik benda-benda yang yang dah kadang-kadang masyarakat kita dah tak kenal dah. Tiba-tiba dia orang memperkenalkan balik. Di antaranya nak sebut Ratib Hadap. Aja dengar Ratib Hadap. Dulu tak famous dah. Kampung saya tak pernah buat dah Ratib Hadap ni. Tapi bila balik belajar ni, dia orang alik balik. Dihidupkan balik Ratib Hadap. Di dalam usrah-usrah dia buat pula Ratib Hadap. Dulu kita dalam usrah kita baca maksurah. Dia tukar buat Ratib Hadap. Apa isu Ratib Hadap ni? Ratib Hadap ni isu dia berdoa dengan jah. Jah Nabi masih menjadi khilaf. Ada ulama kata begini-begini, tak apalah. Tapi kita pegang tak boleh lah berdoa dengan jah ni. Sebab Nabi sendiri tak pernah berdoa itu. Jah ni maknanya berdoa dengan kedudukan. Kedudukan Nabi. Tapi dalam Ratib Hadap bukan kedudukan Nabi je. Kedudukan anak cucu Nabi, kedudukan Hadap, dan habis puak-puak Habib disebut belaka. Apa maksud ni? Dia berdoa kepada Allah tapi melalui kedudukan seseorang. Maknanya tawassul lah. Bertawassul dengan kedudukan seseorang. Boleh ke dalam Islam? Tak boleh. Dalam Islam kita dibenarkan bertawassul dengan 3 cara sahaja. Kita boleh bertawassul dalam doa kita ni dengan nama-nama Allah. Boleh. Itu dibenarkan, diharuskan. Sebagaimana yang Nabi, doa-doa Nabi. Kedua, kita boleh bertawassul dengan amal soleh kita. Sebagaimana dalam hadis Riyadhus Salihin, kisah 3 orang yang tersekat dalam gua dah. Bila dia nak keluar, maka dia kata kita kena bertawassul dengan amalan masing-masing. Itu diharuskan, dibenarkan untuk kita bertawassul. Contoh kita derma, kita bagi RM100 ke masjid, kita pun tawassul. Ya Allah, aku dah derma RM100 hari ini, maka sembuhkanlah penyakit aku. Boleh kita buat. Itu diharuskan. Dan ketiga, kita boleh bertawassul dengan orang-orang soleh. Itu dibenarkan kita bertawassul dengan orang soleh. Cuma yang menjadi khilaf, boleh tak boleh lagi kita bertawassul dengan orang soleh selepas dia meninggal dunia. Ini isu dia. Inilah benda yang dimainkan oleh puak-puak ni. Bagi dia orang, boleh lagi kita bertawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Kita punya pandangan,
Dan para ulama punya pandangan, majoriti ulama punya pandangan, mengatakan tak boleh dah kita melakukan tawasul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Betul, kita kata ada segelintir ulama yang kata boleh lagi, dengan alasan dia kata orang soleh ni hidup di sisi Allah kan. Tak? Betul tak? Para nabi, para solehin, para syuhada, mereka ni hidup di sisi Allah. Ada dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Betul, kita kata memang dia orang hidup di sisi Allah. Tetapi adakah dia orang boleh membantu kita? Boleh tak orang soleh ni bantu lagi kita, tolong kita? Boleh tak? Kita pergi kubur siapa di Selangor ni, kubur siapa hebat-hebat sini? Tak ada kubur hebat. Kena cipta satu kubur baru. Kita ambil kubur Habib Noh lah. Tak? Kita pergi ke kubur Habib Noh, kita berdoa, minta dengan supaya dia, maksudnya tawasul ni bukan kita minta dengan dia, tapi kita minta melalui dia, minta tolong dia lah. Boleh tak boleh agak-agak? Wahai Habib Noh, Kang apa ni ucapan apa ni Haqqani tu, Habib Noh, ya Habib, ji'na min biladin ba'id. Kami mari dari jauh ni. Jauh-jauh mari, tak payah mari jauh-jauh sebenarnya. Minta direct kepada Allah je. Tapi no, dari Cyprus ke dari mana? Mari ke Singapura semata-mata untuk berdoa melalui bertawasul dengan Habib. Kita kata sekiranya boleh lagi wali-wali Allah ni ataupun para nabi sekalipun boleh lagi memberi bantuan kepada orang. Contohlah kita kata Habib Noh ni, dia boleh lagi tolong kita, boleh lagi bantu kita, boleh lagi berdoa kepada kita. Maka siapakah orang yang mula-mula sekali dia akan doa? Agak-agak siapa? Si mati ni, para wali ni, para orang soleh ni yang ada dalam kubur. Kalau kata andai kata dia boleh lagi memberi bantuan, siapa yang mula-mula sekali dia akan bantu? Siapa agak-agak? Mak ayah dia? Keluarga dia? Ke siapa? Tak, dia tak akan bantu mak ayah dia, dia tak akan bantu keluarga dia, dia tak akan bantu orang lain. Dia akan bantu diri dia sendiri dulu. Tak sempat dah nak tolong kita. Betul tak? Sebab salah satu nama hari akhirat ni apa? Salah satu nama akhirat kan banyak nama. Salah satu dia apa? Yaumun Nadamah. Hari penyesalan. Sebab apa diberi nama hari penyesalan? Sebab pada hari itu semua orang menyesal, termasuk para nabi pun menyesal. Takkan para nabi pun menyesal? Ya, semua nabi-nabi pun menyesal. Sebab apa? Allah dia kata, andai kata aku buat lebih lagi amalan, maka lebih lagi ganjaran pahala yang aku dapat. Semua para nabi, termasuk orang soleh, para wali, para habib sekalipun, mereka semua akan menyesal di akhirat esok. Sekiranya mereka boleh lagi buat bantuan, boleh lagi memohon hajat, boleh lagi beramal kepada Allah, maka kalau kita pergi kubur, dia akan naik signboard di kubur tu. Tak payah kami sibuk sekarang ni. Betul tak? Sibuk dengan diri masing-masing. Betul tak? Betul? Di akhirat esok kita nafsi-nafsi tak sempat dah tolong orang. Para nabi pun tak boleh tolong kita. Betul tak? Kan dalam hadis yang panjang, dalam Sahih Muslim baik, dalam Sahih Bukhari baik, menceritakan bagaimana suasana di mahsyar, ahwalu fil mahsyar. Kita pergi menghadap Tok Adam kita, Tok Adam kata tak boleh, cari orang lain lah. Pergi menghadap Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua tak mampu untuk memberi bantuan. Tu di mahsyar dah. Bagaimana dalam kubur pula? Nampak tak? Ini di antara hujah-hujah para ulama yang menentang, yang tidak bersetuju dengan bertawasul dengan orang yang dah meninggal dunia ni. Betul, kita kata kita tak menafikan bahawa mereka hidup di sisi Allah, tetapi kehidupan mereka dah berbeza dengan kehidupan kita. Mereka dah di alam barzah yang tak boleh buat apa-apa kepada kita. Satu pahala pun dia orang tak boleh tambah dah bila kita mati ni. Betul tak? Betul. Tak kira dia nabi ke dia siapa, tak ada pengecualian yang Allah beri kepada siapa-siapa pun. Bila kita dicabut sahaja nyawa, maka masa tu dah tertutup dah segala pintu ataupun buku amalan kita dah tutup dah. Malaikat dah sign dah, dah mati stand dah, dah hantar dah laporan kita kepada Allah. Tak boleh ada tambahan dah. Yang bertambah hanya 3 cara saja Nabi sebut. Tak apa?
sadaqatun jariyah, ilmun yantafi'u bih, waladun salih yad'u lah. Dah. Ni je yang boleh menambahkan lagi amalan pahala kita. Adapun kita sendiri tak mampu tambah apa sahaja, tak boleh tak. Bukan dalam kubur, masa sebelum sembahyang jenazah tu pun kita tak boleh nak tambah dalam amalan. Betul tak? Kita pernah pergi ke masjid, tiba-tiba ada orang bawa, hari Jumaat ke kita pergi masjid, tiba-tiba orang bawa keranda jenazah, letak depan sekali. Kadang-kadang keranda jenazah ni sampai sebelum Tok Imam sampai. Betul tak? Dia letak di depan untuk disembahyangkan, disembahyang jenazahkan selepas pada sembahyang Jumaat. Maka keranda ni duduk depan dan bersama kita dengar khutbah. Lepas dengar khutbah bersama kita pula menghadiri sembahyang Jumaat. Lepas pada tu barulah disembahyangkan ke atas dia. Ada pahala tak dia ni? Ada tak pahala iktikaf bagi si jenazah tadi? Ada tak pahala dengar khutbah? Memang dia terdiam sungguh-sungguh, tak berkata-kata apa pun. Memang khusyuk sungguh dia dengar khutbah. Ada tak pahala untuk dia? Ada tak pahala hadir Jumaat untuk dia? Dicatat tak dia ni? Malaikat pencatat tu, orang yang mula-mula datang dapat unta, yang kedua dapat lembu, dia dapat apa agak-agak? Tak dapat apa dah. Bagaimana dalam alam kubur? Itulah isu yang mesti kita fahami berkaitan dengan isu kubur ni. Dan yang ke-8, satu lagi Anas tu, mengambil kain penutup kubur untuk dijadikan berkat. Ni juga dibuat. Sebab kita sebut kubur-kubur Habib ni, di antara kubur-kubur Habib ni dia ada kelambu dia, kain penutup. Biasanya pelajar-pelajar kalau sebelum balik dia akan ambil sikit kain ni, bawa balik untuk buat berkat. Dan hak paling parah lagi, yang terakhir yang boleh tu, mengambil tanah kubur Habib sebagai berkat dan juga berubat. Hak ni memang benda yang kita tak boleh nafi. Benda ni kalau sekiranya dia beriktikad bahawa tanah kubur para Habib ni boleh menyembuhkan penyakit, maka dia boleh menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi syirik. Dan perkara ni berlaku di depan mata saya. Saya pernah tengok sendiri. Saya pernah tengok ada di antara pelajar ni buat balik tanah. Dan saya pernah berbincang, bermuzakarah dengan pelajar-pelajar Habib ni, yang kita kira Habib ni, dia balik dia. Dia kata boleh, harus je dia kata berubat dengan tanah kubur. Ini hujah dia orang. Dia orang bermasalah dari sudut istidlal lah kita kata. Kita kata betul, berubat dengan tanah, berubat dengan air boleh, harus. Berdasarkan apa yang Nabi buat. Nabi pernah berubat dengan air, betul tak? Nabi pernah pergi ziarah Jabir radhiyallahu anhu, lalu Nabi pun ambil air semayang. Nabi tadah bekas air semayang dia ni, lalu Nabi berubat Jabir dengan air bekas wuduk Nabi. Nabi sapuh tempat dia sakit. Boleh. Dan ada dalam hadis Nabi pernah jampi dengan menggunakan tanah. Nabi pernah buat. Nabi jampi ke tanah, Nabi lempar. Itulah kalau tempat kita ni perubatan-perubatan Islam dia pakai benda, dia pakai garang, dia pakai benda. Mungkinlah kita kata dikiaskan dengan apa yang Nabi buat ni lah, wallahu alam. Tapi kita kata itu harus. Yang tak bolehnya kita kaitkan tanah mesti tanah Habib. Ni bermasalah. Nampak tak? Kita kata berubat dengan tanah boleh, berubat dengan guna air boleh. Tetapi mesti kena ambil tanah kubur sekian. Kubur Habib ni, kubur wali ni. Ini bermasalah. Sebab apa? Sebab kita ada kaitan dengan si mati ni, kaitan dengan ahli kubur ni, tuang punya kubur ni. Maknanya kita berasa tuang punya kubur ni ada share juga dalam menyembuhkan penyakit, dalam mendatangkan manfaat. Ini salah. Ini boleh menyebabkan syirik kepada Allah. Bila kita kata macam ni, dia kata tak, kita tak anggap gitu pun. Dah tak anggap gitu, kenapa ambil tanah kubur ni? Tak boleh ke tanah lain? Tanah di Malaysia tak mujarab ke? Mesti buat balik. Nampak tak? Berkilo-kilo seorang buat balik. Ini benda yang menjadi masalah. Jadi itulah nak kira beberapa isu
yang bukan saya yang tak setuju ni, para ulama di Yaman, khususnya ulama ahli sunnah wal jamaah, semuanya membincangkan isu-isu ni dan menentang secara kerah dalam bab pemujaan ataupun berlebih-lebih melampau dalam memuja kubur para salihin, khususnya para habib-habib di bumi Yaman. Jadi anak kira itulah benda-benda yang boleh anda sentuh berkaitan dengan pengalaman dan juga apa yang anda tengok sendiri dan anda dengar sendiri daripada pelajar-pelajar dia. Sekiranya pelajar-pelajar dia ni menipu dalam isu berlebih-lebih cerita Habib Yaqazah dengan Nabi, itu saya berlepas diri, sebab saya hanya mendengar daripada pelajar-pelajar, bukan seorang, bukan dua orang, tetapi ramai pelajar yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Habib ni.